Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, yaitu latihan praktis komprehensif pada muka surat 289 sehingga 290. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Mengapakah semakin banyak golongan muda di Malaysia diisytiharkan muflis? Jawapannya, mungkin mereka tidak menyediakan perancangan kewangan, perbelanjaan yang tidak berhemah, penggunaan kad kredit tanpa kawalan, gagal menjelaskan hutang berbentuk pinjaman dan ansuran kereta dan pinjaman perumahan. Soalan 2. Apakah kesan jika aliran tunai masuk kurang daripada aliran tunai keluar? Jawapannya, jika aliran tunai masuk kurang daripada aliran tunai keluar, ini bermaksud aliran tunai negatif seseorang individu dalam pelan kewangan akan menyebabkan individu muflis dan tidak mempunyai simpanan untuk menghadapi waktu kecemasan dan mungkin terpaksa berhutang bagi mengatasi masalah kewangan. Soalan 3. Apakah tujuan mewujudkan pelan kewangan? Jawapannya, pelan kewangan diwujudkan dengan tujuan membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat dan mengira simpanan bulanan yang diperlukan bagi mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang, menganalisis tabiat perbelanjaan serta menetapkan tempoh masa untuk mencapai matlamat tersebut. Soalan 4. Berikan dua kelebihan mengkaji semula dan menyimak kemajuan pelan kewangan. Jawapannya, apabila kita mengkaji semula dan menyimak kemajuan pelan kewangan, ini memberi luang untuk kita memperbaiki corak perbelanjaan dan kita perlu berusaha menambahkan pendapatan tambahan untuk mencapai matlamat tersebut. Soalan 5. Huraikan dua faktor yang boleh menyebabkan pelan kewangan sukar dilaksanakan. Jawapannya, kadar inflasi, di mana ia harus tidak melebihi kenaikan gaji sebab ini akan menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Jawapan kedua, perubahan dasar pencukaian oleh kerajaan, contohnya seperti SST dan GST. Jawapan yang ketiga adalah dasar ekonomi dan sebagainya. Soalan 6. Mengapakah kita harus mengkaji semula dan menyimak kemajuan pelan kewangan? Jawapannya, dengan ini kita boleh memperbetulkan cara perbelanjaan mengikut matlamat kewangan. Maksudnya kita boleh kurangkan perbelanjaan tidak tetap. Boleh mengambil langkah seperti menambahkan pendapatan jika keadaan memerlukan berbuat demikian. Soalan 7. Lebih awal kita mulakan tabungan lebih selamat untuk mencapai matlamat kewangan kita. Jelaskan. Jawapannya, kita harus mengamalkan amalan menabung bagi memastikan matlamat kewangan boleh dicapai dalam tempoh yang dirancang ataupun dicapai lebih awal. Soalan 8. Encik Nabil bekerja sebagai seorang jurutera di sebuah kilang dengan gaji bersih bulanan RM3,800. Beliau juga menjadi ejen jualan produk X sebagai kerja sampingan. Komisen bulanan yang diperoleh dianggarkan sebanyak RM450. Hasil sewa rumah kedua ialah RM600 sebulan. Anggaran perbelanjaan bulanan adalah seperti yang berikut, iaitu seperti yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah. Encik Nabil menetapkan 10% daripada gajinya sebagai simpanan tetap bulanan untuk mencapai matlamat kewangannya. Soalan A, anda dikehendaki menyediakan satu pelan kewangan peribadi bulanan untuk Encik Nabil. Soalan B, kemukakan komen tentang lebihan atau kurangan yang akan dialami oleh Encik Nabil berdasarkan pelan kewangan ini. Jadual ini merupakan jawapan bagi soalan A, iaitu pelan kewangan peribadi bulanan untuk Encik Nabil. Bahagian pertama ini kita akan pertimbangkan aliran tunai masuk, iaitu pendapatannya. Pendapatan Encik Nabil ada dua jenis, iaitu pertama, pendapatan aktif. Terdapat dua pendapatan aktif bagi Encik Nabil, iaitu yang pertama, gaji bersihnya sebanyak RM3,800. Kemudian komisennya sebagai ejen jualan sebanyak RM450. Oleh itu, kita jumlahkan dua angka ini. Jumlah pendapatan aktif Encik Nabil akan sama dengan RM4,250. Kita catatkan jumlah ini di sebelah kanan. Pendapatan jenis kedua adalah pendapatan pasif. Encik Nabil ada pendapatan pasif dari
dari hasil sewa rumah sebanyak RM600. Maka jumlah pendapatan pasifnya adalah RM600. 600 ini kita tambahkan dengan jumlah pendapatan aktif tadi, maka jumlah pendapatan bulanan akan sama dengan 4.850. Jumlah ini kita tulis ke lajur sebelah kanan. Dalam soalan tadi, dinyatakan bahawa Encik Nabir menetapkan 10% daripada gajinya sebagai simpanan tetap bulanan. Oleh itu, kita kirakan berapakah simpanan tetap bulanan Encik Nabir. Kita ambil gaji bersihnya RM3.800 didarab dengan 10%, maka ia akan bersamaan dengan RM380. Oleh itu, di sini kita kena tolak simpanan tetap bulanan sebanyak RM380. Maka jumlah pendapatan selepas tolak simpanan akan sama dengan RM4.470. Seterusnya kita kaji tentang aliran tunai keluar ataupun perbelanjaan Encik Nabil. Ia terbahagi kepada dua jenis, iaitu perbelanjaan tetap. Bagi perbelanjaan tetap Encik Nabil kena buat bayaran ansuran pinjaman perumahan yang pertama sebanyak RM800 dan juga bayaran ansuran pinjaman rumah yang kedua sebanyak RM500. Beliau juga belanja untuk insuransnya, iaitu RM350. Maka perbelanjaan tetap ini setelah dijumlahkan akan sama dengan RM1.650. Seterusnya, kita ambil jumlah pendapatan tadi, RM4.470, ditolak dengan perbelanjaan tetap ini, RM1.650, maka jumlah pendapatan masih tinggal RM2.820. Seterusnya, kita kaji perbelanjaan tidak tetap Encik Nabil, iaitu Encik Nabil belanja untuk makanan sebanyak RM900, untuk bayaran utility RM150, untuk belanja tol dan petrol sebanyak RM200, langganan perkhidmatan internet RM100, makan di restoran mewah sebanyak RM400. Oleh itu, jumlah perbelanjaan tidak tetap Encik Nabil adalah sebanyak RM1.750. Kita ambil baki jumlah pendapatan tadi, iaitu RM2.820, ditolak dengan perbelanjaan tidak tetap RM1.750, maka terdapat lebihan sebanyak RM1.070. Jawapan untuk soalan B, didapati bahawa terdapat lebihan bagi pelan kewangan peribadi Encik Nabil, iaitu wujud aliran tunai positif, di mana jumlah pendapatan adalah melebihi jumlah perbelanjaan. Hal ini menyebabkan kecairan Encik Nabil bertambah baik. Soalan 9. Apakah kesan jika aliran tunai adalah A. Aliran tunai positif? Jawapannya, aliran tunai positif membolehkan simpanan dilakukan dan mencapai matlamat kewangan seperti yang dirancangkan. B. Aliran tunai negatif. Jawapannya, kalau aliran tunai adalah negatif, ini akan menyebabkan seseorang itu sukar mencapai matlamat kewangannya dan mungkin mendapatkan sumber pinjaman seperti kad kredit ataupun dia akan berhutang. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.